Sebelum adanya striker macam Wayne Rooney, Robin van Persie, Sergio Aguero, Luis Suarez dan generasi lain ni macam Erling Haaland ataupun Harry Kane, sebelum ni EPL dah ada seorang striker yang kita boleh katakan antara striker terbaik yang EPL pernah ada, iaitu Thierry Henry. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So disebabkan permintaan ramai, kita wujudkan balik Sembang Player. Sorry lah, kita bukan anak tirikan Sembang Player, tapi itulah tak cukup masa kan. Tapi kali ni kita sediakan seorang legenda player Arsenal, iaitu Thierry Henry. Nak kata Thierry Henry ni memang padu kan, manalah ada striker yang ada rekod assist dalam EPL. Kalau striker ada rekod goal scoring ni, orang tak heran. Memang sebab tugas seorang striker ni untuk score gol. Tapi Thierry Henry ni, dia ni ada rekod assist tau. Yang rekod assist tu masih lagi belum dipecahkan sampai ke hari ni, iaitu catatan 20 assist dalam satu season untuk EPL. EPL pernah ada player macam Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes. Semua ni tak dapat catatkan apa yang Thierry Henry catatkan dekat pasukan Arsenal, iaitu 20 assist dalam satu season. KDB yang padu dekat MC tu, dia pun tak dapat potong. Dia paling padu setakat lah, dia boleh samakan rekod dengan Thierry Henry je. Sekalipun kalau ada player yang boleh potong rekod dia ni, Thierry Henry aku boleh katakan antara striker yang paling komplit dalam EPL. Kita cerita sikit pasal kehidupan dia waktu dia kecil. Dia ni adalah family immigrant. Mak ayah dia mai daripada luar masuk ke dalam France. Dan waktu kecil mestilah mak ayah ni ada impian untuk jadikan anak dia ni something. Tak kira lah ayah nak jadikan apa ke, tapi ayah Thierry Henry ni memilih untuk jadikan dia ni sebagai seorang footballer. Ayah dia memang minat nak jadikan dia seorang pemain bola. Daripada kecil lagi, ayah dia lah yang hantar dia ke akademi, ayah dia lah yang hantar ke sekolah sukan untuk bagi dia ni jadi seorang pemain bola sepak. Lain pula dengan mak dia ni, biasalah mak-mak kan, mak-mak mestilah nak anak jadi arkitek, nak anak jadi doktor. Mana dalam keturunan kita ahli muzik. Ni macam kesan selamat pula kan. Dah, tapi itulah mak-mak mereka tak maulah kan anak mereka ni main bola sebab nampak macam tak ada masa depan. Tu pandangan mereka lah. Begitu juga dengan mak Thierry Henry. Mak Thierry Henry ni pun dia pun rasa lah, dia rasa macam, wish, anak aku ni kalau main bola ni bolehkah makan? Nanti tak ada duit takkan nak makan bola. Dan walaupun mak dia ni nak Thierry Henry ni belajar, tapi mak dia ni respect lah apa yang ayah dia buat dekat anak dia. So mak dia pun bagilah Thierry Henry ni main bola. Tapi lain pula cerita dia jadi bila mak ayah dia bercerai. Bila mak ayah dia bercerai, mak dia pula menang hak penjagaan ke atas Henry. Lepas tu mak dia ni nak masukkan dia ke sekolah untuk belajar. Maksudnya sekolah betul-betul untuk belajar lah. Tapi itulah orang kata, bila orang tak minat belajar, jangan upasa nak belajar. Dia macam lebih kurang suruh ikan panjat pokok. Memang tak boleh. So Thierry Henry pun tak boleh belajar. Mak dia pun putus asa. Lalah kali mak dia bagilah dia ni main bola balik. Sampailah dia main dekat satu akademi dekat France, iaitu Clairefontaine. Waktu ni satu scouting daripada Monaco jumpa bakat dia. Bila mereka jumpa bakat dia, mereka terus ambil dia masuk Monaco tanpa masuk trial langsung. Sebab selalu kalau player muda mestilah dia nak masuk, dia ada trial dulu kan. Tapi pasal Paul Henry ni tak ada trial. Sebab apa? Sebab scouting Monaco ni, mereka main dalam satu game. Mereka tengok game tu, pasukan yang Henry main ni menang 6-0. Menang 6-0 tu tak apa lagi. Hak buatkan mereka ni tak mau bagi trial, nak sign dan ni terus, adalah disebabkan menang 6-0 tu, 6-6 gol tu semua Henry score. So memang dah padu lah nak bagi trial apa benda lagi. Bagi dia masuk tim terus je lah. Dan lagi yang menarik, dekat Monaco tu lah dia jumpa The Professor Arsene Wenger. Sebab Arsene Wenger sebelum dia main dekat Arsenal, dia pernah melatih beberapa kelab, termasuklah pasukan Monaco. 2 tahun lepas dia join akademi, barulah dia masuk ke first team dan buat debut pada 31 Ogos 1994. Tarikh tu kita semua sambut merdeka, Thierry Henry main bola. Waktu ni Henry masih lagi celaru dengan posisi asal dia tahu. Dia tak tahu apa posisi sebenar dia. Dan waktu tu coach pasukan Monaco pun, Arsene Wenger, tak tahu juga posisi asal dia ni. Tapi nak senang, disebabkan Henry ni ada speed, so Arsene Wenger letaklah posisi dia dekat left wing. Bila letak dia dekat left wing, sebab apa letak dia dekat left wing? Sebab dia ni ada speed, dia ni boleh memanipulasi defender pasukan lawan dengan mudah. Tapi walaupun Arsene Wenger letak dia dekat bahagian left wing,
Arsene Wenger ni nampak tau, dia ni ada potensi untuk jadi seorang striker tajam. Tapi waktu tu projek Arsene Wenger bersama pasukan Monaco boleh kata gagal. Dia ni dipecat. Dia ni sempat latih only sebulan je sebenarnya. Lepas tu Thierry Henry teruskan kerjaya dengan pasukan Monaco. Arsene Wenger berpindah ke pasukan Nagoya Grampus, iaitu kelab dekat Jepun. Dan Thierry Henry teruslah develop performance dia dekat pasukan Monaco. Dan pada tahun 1996, dia ni telah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik dalam Ligue 1. Dan kemuncak dia berjaya bawa pasukan Monaco untuk menang tahta Ligue 1 pada musim 96-97. Kalau hampa tengok balik kan, cerita Thierry Henry ni kan, kira dia lebih kurang macam Mbappe tau. So adakah Mbappe akan pick up Arsenal? Tu kita tak tahu lah kan, ni selingan je. Dan musim 97-98, waktu tu dia boleh pimpin pasukan Monaco, boleh kata pasukan underdog, sampai ke semi-final UCL. Bukan setakat semi-final UCL, dia ni telah skor 7 gol dalam tournament tu. Buatkan waktu tu dia adalah pemain Perancis pertama yang skor 7 gol dalam satu competition Eropah dalam satu season. Dan disebabkan performance hebat dia dengan pasukan Monaco, dia ni pun telah dipanggil untuk mewakili pasukan Perancis yang masuk ke Piala Dunia pada tahun 1998. Dan betapa beruntungnya Thierry Henry, dia masuk dalam skuad pasukan Perancis tu. Pasukan Perancis tu pun menang Piala Dunia pada tahun tu. Tapi kalau kita nak kata Thierry Henry ni masuk beda menang nasib saja, tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia dekat World Cup tu, walaupun dia pemain muda, dia skor 3 gol tau. So dia ni boleh kata key player juga untuk pasukan Perancis untuk menang Piala Dunia waktu tu. Dan disebabkan performance hebat dia bersama pasukan Monaco, dia ni pun berpindahlah ke pasukan Juventus dengan harga 10.5 juta pound. Boleh kata waktu tu Serie A adalah liga terbaik dekat dunia. So waktu tu dekat Serie A ni berkumpullah semua centre-back terbaik dekat dunia time tu. So buatkan performance Thierry Henry ni agak terbantuk sikit dekat pasukan Juventus. Daripada seorang pemain muda yang promising, tapi sayang dekat pasukan Juventus bakat dia ni tenggelam. Skor 3 gol saja daripada 16 game untuk pasukan Juventus. Dan disebabkan performance buruk dia bersama pasukan Juventus, pada musim panas 1999, Arsenal pun telah berjaya dapatkan dia. Sebab waktu ni Arsene Wenger dah perhati lama dia dah. Arsene Wenger pun dah geram dah dekat dia. Bukan geram nak bertumbuk lah, geram sebab tengok performance dia tu bagus dan nampak dia ni ada potensi. So Arsene Wenger pun dapatkanlah dia dekat pasukan Arsenal. Waktu tu fan-fan Arsenal sebenarnya mereka ni ragu-ragu. Sebab waktu tu Thierry Henry bukanlah dalam prestasi yang bagus. Dan kedatangan Thierry Henry ni bukanlah satu kedatangan yang biasa. Kedatangan Thierry Henry ni adalah untuk menggantikan posisi Anelka yang berpindah ke pasukan Real Madrid. Waktu tu Anelka adalah pemain terbaik pasukan Arsenal. So beban berat atas bau Thierry Henry itu, dan ramai juga menjangkakan yang Thierry Henry ni akan flop dekat pasukan Arsenal. Tapi dia telah menafikan segala kata-kata fan ataupun kata-kata haters dan menjadi antara striker terbaik dalam sejarah pasukan Arsenal. Segalanya berubahlah bila dia jejak kaki dekat Stadium Highbury, iaitu stadium lama pasukan Arsenal. Dia terus menjadi killer dalam pasukan Arsenal dan menjadi striker tertajam dalam pasukan Arsenal. Musim terbaik dia bersama pasukan Arsenal pada musim 2003-2004, iaitu musim dia dapatkan Invincible. Dan kalau hampa nak tahu, dalam EPL, pasukan yang catatkan rekod Invincible ni ada 2 je. Mesti apa ingat satu tim je kan? Sebenarnya ada 2 tim yang pernah catatkan rekod Invincible dalam EPL. Satu adalah pasukan Arsenal, 2 adalah pasukan Preston North End. Tapi Preston dah buat rekod ni lama lah. Waktu tu zaman tak tahu bila lah, 1888, 1889 musim tu. Tapi waktu zaman moden, Arsenal adalah pasukan pertama lah yang catatkan rekod macam tu dan mendapatkan trofi emas. Musim tu, Arsenal bukan saja setakat tak kalah dalam 38 game, Thierry Henry pun menjadikan 30 gol dalam EPL. Total dalam satu musim, Thierry Henry dah skor 39 gol untuk pasukan Arsenal. So tu antara musim terbaik dia bersama pasukan Arsenal. Sat, kita tolak tepi start Sat. Sebab kalau sembang pasal statistik ni tak syok sangat. Kita kena sembang sebab apa Thierry Henry ni adalah seorang player special. Ni bagi aku, dia punya sentuhan macam magic. Bila dia dribble bola, nampak karisma dalam diri dia. Buatkan hang sebagai fan ataupun lagi-lagi player opponent yang bila tengok dia main ke arah hang dan bila tengok dia ni dribble dekat atas padang, buatkan hang ni terpegun. Dan buatkan hang ni rasa respect dengan dia. Dera jaringan gol dia ataupun dera finishing dia lagi tajam lagi daripada dera Maguire untuk buat kesilapan. Dan bagi aku, dia ada everything untuk jadi pemain terbaik untuk pasukan Arsenal. Bukan terbaik untuk pasukan Arsenal saja, boleh jadi antara pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah bola sepak. Sebab kalau tengok betul-betul, dia ni ada 2 peluang untuk menang Ballon d'Or. Tapi itulah orang kata Ballon d'Or tu dirompak. Bukanlah dirompak orang curi. Maksudnya Thierry Henry patut menang, tapi orang lain yang menang. Overall, career dia dekat Arsenal memang boleh kata sangat-sangat gemilang sampai dia ni ada status sendiri dekat Stadium Emirates.
Jom kita recap balik antara momen terbaik Thierry Henry bersama pasukan Arsenal. Antara momen terbaik dah ni pilihan aku lah. Antara momen terbaik dia bersama pasukan Arsenal adalah ketika dia ni seorang-seorang memainkan pertahanan pasukan Real Madrid. Waktu tu UCL pada tahun 2006, Arsenal menang 1-0 dan satu-satunya gol tu dijadikan oleh Thierry Henry. Bukan setakat dia yang skor, dia mempermainkan defense Real Madrid yang tentu ada play macam Roberto Carlos, macam Ramos, ada dua legend Thomas Gravesen dan juga Jonathan Woodgate. Dan antara momen terbaik dia dalam karier dia selain tu adalah performa dia ketika lawan dengan pasukan Inter Milan. Waktu ni UCL pada tahun 2004, walaupun Arsenal adalah pasukan yang kuat dalam EPL, tapi sebenarnya dalam UCL mereka mula-mula mereka agak struggle. Dalam 4 game pertama dalam group stage, mereka ni just kumpulan 4 mata je. Kena 3-0 dengan pasukan Inter Milan dekat Highbury. Lepas tu game dekat Giuseppe Meazza, memang ramai expect Arsenal ni akan kalah lah. Tapi performance Henry ni berjaya bawa pasukan Arsenal untuk menang 5-1 dalam game tu. Thierry Henry berjaya skor 2 gol dan juga buat 1 assist dalam game tu. Dan lagi, antara momen terbaik yang aku paling ingat adalah gol cantik dia waktu lawan dengan pasukan Manchester United. Dia tahan bola, pusing, terus skor. Dan tu boleh kata antara the best goal dalam karier Thierry Henry lah. Kita masuk balik dalam karier dia. Selepas dia main dengan pasukan Arsenal, lepas tu dia ambil cabaran baru untuk berpindah ke pasukan Barcelona pada musim panas tahun 2007. Kat Barcelona, dia ni pernah mendapat gelaran The Fantastic Four bersama 3 lagi striker utama Barcelona macam Ronaldinho, macam Samuel Eto'o dan juga striker muda Barcelona tentu Lionel Messi. Waktu ni hambailah Barcelona, mereka ada 4 striker utama berkelas dunia. So itulah mereka ni dapat gelaran The Fantastic Four. Henry selalu menjadi antara pilihan utama pasukan Barcelona, tapi selepas kehadiran Pep Guardiola, dia ni dah kurang mendapat kesempatan. Walaupun dia ni kurang mendapat kesempatan, dia ni juga adalah antara bahagian skuad Barcelona yang berjaya menang sextuple ataupun 6 trofi dalam satu musim. Dan dia juga menjadi antara penjaring gol, skor 2 gol dalam antara kemenangan bersejarah pasukan Barcelona ke atas pasukan Real Madrid dengan keputusan 6-2. Total dalam karier dia, kalau kita nak kira bersama pasukan Arsenal, dalam 377 game, dia telah berjaya skor 228 gol. Bersama pasukan Barca, skor 49 gol daripada 121 game. Dan lepas habis masa dia dekat Barca, dia mulakan chapter baru dekat Liga Amerika Syarikat, iaitu dekat pasukan New York Red Bull. Tapi dia pergi kat sana bukan nak bercuti, dia pergi dekat New York Red Bull tu jadi key player juga dekat situ, berjaya skor 52 gol untuk pasukan New York Red Bull. Satu lagi cerita menarik bila dia berpindah kepada pasukan New York Red Bull tu pada tahun 2012. Waktu tu, New York Red Bull telah meminjamkan Thierry Henry ke pasukan Arsenal dalam tempoh 2 bulan. So, kedatangan Henry ke pasukan Arsenal ni seolah-olah macam kedatangan legenda ke dalam pasukan semula. Boleh kata memang mengimbau kenangan lah. Dan Thierry Henry buat debut kedua dia bersama pasukan Arsenal, waktu tu lawan dengan pasukan Leeds United. Bukan setakat buat debut, dia ni menjadi penjaring gol, satu-satunya penjaring gol dalam game tu, ataupun senang kata hero dalam game tu untuk mengalahkan pasukan Leeds United. Dan gol terakhir dia untuk pasukan Arsenal adalah gol kemenangan juga, iaitu gol pada masa tambahan ketika mereka ni lawan dengan Sunderland dalam EPL. So boleh kata satu permulaan yang indah untuk Henry, satu ending yang cukup cantik untuk Thierry Henry bersama pasukan Arsenal. Kalau kita nak cerita pasal international pula, Thierry Henry ni dah menang macam-macam tournament lah. Dah menang World Cup 1998, pernah jadi naik juara World Cup pada tahun 2006, menang Euro pada tahun 2000, Confederation pada tahun 2003. Boleh kata semua competition dia dah pernah rasa menang. Walaupun dia ni legend dekat pasukan Arsenal dan dah menang banyak competition bersama pasukan France, tapi dia ni dekat pasukan France boleh kata agak kurang disenangi oleh fan-fan pasukan France. Biasalah kan, fan-fan pasukan France ni memang mereka ni kurang bersyukur. Bukanlah nak kata fan PSG saja, fan-fan dalam Liga France tu lebih kurang semua tu. Mereka ni memang nakkan play tu perfect, barulah mereka nak sayang. Dekat France, ramai mengatakan yang Thierry Henry ni agak ego sikit dan tak macam dekat Arsenal. Kemuncak keretakan hubungan Thierry Henry dengan fan-fan pasukan France adalah pada Piala Dunia pada tahun 2010. Waktu tu, Henry adalah kapten pasukan France. Dan waktu tu, dalam tournament, kem Piala Dunia pasukan Perancis bukanlah dalam keadaan yang baik. Sebab waktu tu, pemain-pemain tengah memberontak dengan coach utama pasukan France time tu, iaitu Raymond Domenech. Dan apa yang membuatkan fan-fan pasukan France marah tentu adalah disebabkan Henry ni macam tak ambil tindakan. Dia ni diam je. Dia ni tak encourage kawan-kawan dia untuk bersatu balik. Dia ni just buat macam dono je. Sekaligus buatkan kempen Piala Dunia France waktu 2010 tu memang sangat-sangat mengecewakan. Ialah sebab fan bagi expectation tinggi. Sebab Piala Dunia 2006 mereka masuk sampai final, cuma kalah dengan Itali je. Tapi Piala Dunia 2010 bukan setakat tak masuk final, group stage pun tak lepas.
Tapi walau macam mana pun, tak kira lah fan-fan France tak suka dia ke, fan-fan Arsenal sayang sangat dia ke, kita semua kena akui yang Thierry Henry adalah antara striker terbaik yang pernah dilahirkan, yang pernah bermain dekat EPL dan juga pernah bermain dalam dunia bola sepak. So itulah segmen sembang player pada kali ni. Siapa lagi pemain hampa nak aku sembang dalam video lepas ni, hampa komen dekat bawah ramai-ramai. Kalau komen tu banyak like, banyak reply, player itulah yang aku pilih insyaAllah. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.